Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang disayangi sekalian, pada hari ini kita akan belajar bidang hadis yang bertajuk Sayangi Pemimpin Kita. Mari kita baca hadis di bawah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Mari kita baca sekali lagi. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib ke atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Sekali lagi, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib ke atas seorang Muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Muttafaqun alaih. Pertama, maksud pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Baiklah murid-murid sekalian, Malaysia, di negara Malaysia, kita dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong. Kemudian turun kepada Perdana Menteri dan juga Menteri dan Barisan Kabinet. Di peringkat negeri, kita dipimpin oleh Sultan, oleh seorang Sultan dan juga Menteri Besar. Okey, kita turun lagi. Di sekolah, kita dipimpin oleh Guru Besar. Seorang Guru Besar adalah pemimpin kepada seluruh warga sekolah, kepada guru-guru dan juga murid-murid. Okey, kemudian di sekolah juga ada pengawas ataupun pemimpin kecil yang terdiri daripada pengawas, ketua kelas, pengawas pusat sumber, pengawas SPBT dan juga pengawas perpustakaan. Okey. Baik, jadinya ini adalah golongan-golongan pemimpin. Okey, baik. Apabila kita berada di rumah, pemimpin kita siapa? Sudah semestinya ibu dan bapa kita
adalah pemimpin apabila kita berada di rumah. Selagi mana mereka masih hidup, mereka ialah pemimpin kita yang wajib kita taati. Baik, dan yang lebih penting lagi, setiap orang adalah pemimpin kepada dirinya sendiri. Baik. Seterusnya kita pergi kepada cara mentaati pemimpin. Pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Selagi mana pemimpin kita tidak menyuruh kita melakukan maksiat ataupun melanggar perintah Allah, maka kita wajib untuk patuh kepada pemimpin tersebut. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Kalau kita berada dalam kelas untuk memilih ketua kelas dan juga penolong ketua kelas, kebiasaannya cikgu-cikgu akan memilih calon yang sesuai, yang boleh memimpin murid-murid lain yang berada di dalam kelas. Begitu juga dengan pengawas. Pengawas yang dipimpin dan juga pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, semuanya dipilih mengikut kriteria yang tertentu. Dan yang paling penting adalah apabila kamu dilantik untuk menjadi seorang pemimpin, hendaklah menjadi seorang pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, menasihati dengan penuh hikmah. Apabila kawan-kawan kita ataupun ketua kelas kita ataupun ketua rumah sukan kita melakukan kesalahan, kita hendaklah menasihati ataupun menegurnya dengan penuh hikmah. Bukannya dengan bergaduh, bukannya dengan mengeluarkan kata-kata kesat. Seterusnya, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kalau pemimpin kita di rumah ialah ibu bapa kita. Jadi tanggungjawab kita untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kedua ibu bapa kita. Kita kena ingat bahawasanya kita juga adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Jadinya kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan diri kita. Apabila kita berada di sekolah, guru-guru adalah pemimpin kita di sekolah. Jadinya kita hendaklah mendoakan kesejahteraan guru-guru kita. Dan negara. Kita hendaklah mendoakan kesejahteraan pemimpin negara kita. Yang terakhir, yang keenam, ialah menghargai jasa dan pengorbanan. Apa sahaja yang dilakukan oleh pemimpin kita adalah untuk kebaikan kita. Jadinya kita hendaklah menghargai apa sahaja yang dilakukan oleh pemimpin kita. Pengorbanan yang telah dilakukan, yang telah dicurahkan kepada kita, kita hendaklah menghargainya. Seterusnya ialah kepentingan mentaati pemimpin. Pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Apabila kita mentaati pemimpin, wujud hubungan yang mesra antara orang yang dipimpin dengan pemimpin. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham.
Okay, apabila kita taat, kita saling taat mentaati, okay, dan juga hormat menghormati antara orang yang dipimpin dengan pemimpin, maka tiada sebarang pergaduhan dan juga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang keempat, menjamin keharmonian organisasi. Okay, negara kita menjadi aman damai. Okay, kalau kita berada di sekolah, sekolah kita akan menjadi satu tempat yang menyeronokkan untuk kita belajar apabila kita saling hormat menghormati dan juga taat kepada pemimpin. Okay, kalau kita berada di rumah, kita taat kepada ibu dan bapa kita sebagai seorang pemimpin, maka kita akan dapat mewujudkan suasana keluarga yang bahagia dan harmoni. Okay, yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah. Okay, suka untuk saya ingatkan, setiap orang adalah pemimpin kepada dirinya sendiri. Jadi apabila kita sedar bahawa kita perlu memimpin diri kita ke arah kebaikan, maka ia secara tidak langsung akan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, disegani dan dihormati. Baiklah murid-murid sekalian, sebagai kesimpulan, pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, bertanggungjawab ke atas tanggungjawab yang dipikulnya dan apa yang terletak di bawah naungannya. Maka, apa yang terletak di bawah pelindungannya adalah dituntut untuk berlaku dengan adil dan membangunkannya dengan menjaga kepentingan dan kemaslahatan dalam agama dan dalam kehidupannya serta yang berkaitan dengannya. Jadilah seorang pemimpin yang adil, yang amanah dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.